Nama diberi Siti Nurdalila Uzma binti Alias, nombor metrik 054560. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami diberi tugasan bagi subjek Manahij Adillah fi Ilmu Kalam, kod subjek USI 41903. Subjek ini telah diajar oleh Dr. Engku Ibrahim bin Engku Zain. Dalam tugasan ini, kami diberi untuk mengulas sebuah klip video yang mampu mencetuskan kontroversi dalam kalangan masyarakat di Malaysia, khususnya umat Islam yang bermazhab Asy-Syafi'i dan berakidahkan Ahlussunnah wal Jamaah atau dikenali sebagai nama Aswaja. Di sini kami telah memilih satu ceramah yang disampaikan oleh Dr. Asri Zainul Abidin atau yang dikenali sebagai Dr. Mazhar berkaitan dengan isu Allah beristiwa di atas arash. Semua bagi klip video yang berdurasi lebih kurang 2 minit 55 saat ini, kami dapatkannya dari laman sesawan iaitu YouTube. Perbahasan berkenaan Allah Subhanahu Wa Taala beristiwa di atas arash ini terdapat pelbagai pendapat mengenai isu ini, tidak kira dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah itu sendiri maupun kumpulan mazhab akidah yang lain. Ia telah menjadi perbahasan sejak dari zaman para ulama terdahulu. Dalam tugasan ini, kami akan menceritakan tentang latar belakang klip video tersebut. Kami juga akan mengkaji isi kandungan yang ingin disampaikan oleh penceramah dan kami akan mengulas isi kandungan serta cuba memberi sedikit kritikan berkenaan pendapat yang diutarakan oleh Dr. Mazhar itu. Dari pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah, kami akhiri tugasan ini dengan kesimpulan yang boleh dijadikan iktibar dan dibuat pengajaran dalam kehidupan sehari. Latar belakang video. Video yang bertajuk Allah Istiwa di atas Arash. Apa masalah? Allah yang firman daripada Dr. Mazhar ini dimuat naik di YouTube oleh pemilik saluran akaun Word Kuliah yang memiliki 57200,000 pengikut. Video ini dimuat naik pada 23 September 2013. Video ini berdurasi 2 minit 55 saat. Ia mempunyai jumlah tontonan seramai 23,023,000 penonton serta 262 orang menyukai video ini dan 32 tidak menyukai video ini. Dan video ini juga mempunyai komen sebanyak 224 komen. Ada komen yang berbau positif, ada komen yang berbau negatif, ada komen yang tidak menyokong mana-mana pihak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aina Raudiah binti Muhammad Nurdin, nombor metrik 054683. Jadi seterusnya kita sambung kepada maklumat dan juga isi kandungan video. Daripada video tersebut, Dr. Mazhar menyebutkan tiada riwayat yang datang daripada Imam Syafi'i menyatakan bahawa golongan yang menyatakan bahawa Allah SWT ini bersemayam di atas arash itu kafir. Maka persoalannya, mengapakah seseorang itu dihukumkan kafir sedangkan kenyataan ini bukanlah kenyataan yang direka-reka oleh manusia itu, tetapi ianya datang daripada nas yang Allah datangkan sendiri dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam surah Taha ayat 5, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, iaitu Allah Ar-Rahman itu yang bersemayam di atas arash. Seterusnya Dr. Mazhar juga menyatakan bahawa puak yang menentang kenyataan Allah bersemayam di atas arash ini adalah sebenarnya puak yang mensyirikkan Al-Quran, kerana mereka menyatakan bahawa orang yang beriman dengan kenyataan Allah itu bersemayam di atas arash adalah golongan yang syirik. Seterusnya beliau juga berkata, jadi bagaimana seharusnya kita memahami maksud istiwa itu sendiri, kerana tiada golongan yang mengatakan bahawa Allah itu duduk bersila sebagaimana kita bersila. Hal ini berdasarkan daripada jawapan yang diperoleh daripada Imam Malik ketika Imam Malik ditanya berkaitan dengan istiwa itu sendiri. Beliau berkata, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was-su'alu anhu bid'ah. Maksudnya istiwa itu sudah diketahui, kaif ataupun bentuknya itu tidak diketahui, dan beriman kepada istiwa itu adalah wajib, dan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Maka beliau berkata istiwa itu adalah asal perkataannya maknanya adalah bersemayam,
Tetapi bukanlah bermakna Allah itu bersemayam sebagaimana raja-raja bersemayam. Terdapat juga ayat yang menyatakan bahawa adanya malaikat yang menanggung arash, bagaimana firman Allah dalam surah Al-Haqqah ayat 17, wa yahmilu arsya rabbik, dan arash Tuhanmu itu dipikul oleh malaikat. Dan beliau juga kata Nabi SAW juga ada menyebutkan berkaitan dengan besarnya arash Allah SWT. Tetapi bagaimana besarnya arash itu tidaklah kita ketahui. Beliau berkata lagi, beriman dengan istiwa itu wajib, maka tidaklah perlu kita mempersoalkan berkaitan dengan istiwa ini kerana ianya adalah bid'ah. Maka serahkanlah segala-galanya kepada Allah. Allah telah menyebut istiwa itu, maka kita serahkan sahaja makna-maknanya itu kepada Allah SWT. Dan beliau menegaskan lagi bahawa isu berkaitan aras ini adalah sesuatu yang berbeza. Sekiranya menyentuh berkaitan isu lain, sebagai contoh yadullah, yang tangan Allah, maka mungkin terdapat pentafsiran yang berbeza melebihi satu makna, yang mana boleh digunakan dari sudut bahasa ataupun dari sudut hakikatnya sendiri. Namun masalah berkaitan arash ini adalah sesuatu yang Allah sebutkan sendiri dalam Al-Quran. Hanyalah bentuknya sahaja yang tidak diketahui. Begitulah apa yang terkandung dalam video yang disebutkan oleh Dr. Maza. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Nadia binti Rani, nombor metrik 054554. Saya akan membentangkan pada bahagian ulasan video. Isu khilafiyah, bid'ah dan maslahah umum antara perbahasan yang sering diketengahkan. Bahkan berlaku salah faham dalam kalangan masyarakat umat Islam, sehingga ada yang menganggap perkara bid'ah sebagai maslahah dan perkara khilafiyah sebagai perkara bid'ah. Dalam hal ini, umat Islam wajar menghormati antara satu sama lain dan tidak terlalu ta'assub dengan pendapat sendiri. Perbahasan mengenai makna istiwa bagi Allah adalah antara yang sering diperbahaskan. Imam Malik berkata, Istawa kama wasafa nafsuhu, wala yuqalu anhu kaifun, wa kaifun anhu marfu'un. Yang bermaksud, beristiwa sebagaimana dia menyifatkan zatnya, tidak dikatakan, yakni mengenai istiwa itu. Bagaimana, yakni umpama bagaimana Allah beristiwa. Dan soalan, bagaimana adalah tidak layak bagi Allah. Imam Malik berkata, Al-istiwa ma'lumun, wala yuqalu kaifa, wal kaifu ghairul ma'qul. Istiwa sudah diketahui, ia dinyatakan dalam Al-Quran dan tidak boleh ditanya bagaimana kaifiatnya, dan kaifiat yakni bentuk dan sifat-sifat makhluk. Jika dinisbahkan kepada Allah, tidak boleh diterima oleh akal. Al-Kaif, yakni bagaimana, adalah sifat makhluk. Di antara sifat makhluk ialah julus, yakni duduk. Istiqrar, menetap bersemayam. Bertempat, yakni menempati suatu tempat. Dan berarah, yakni mempunyai arah yang 6. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Maha suci Allah daripada serupa atau menyamai Allah dengan makhluk dan dengan sekalian yang baharu. Tiada serupa pada zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Dalil tidak serupa Allah dan makhluk dalam surah Al-Ikhlas ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang bermaksud, dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya. Dan dalil dalam surah Asy-Syura ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai'un. Yang bermaksud, tiada sesuatu pun yang sebanding dengannya, yakni zatnya, sifat-sifatnya dan pentadbirannya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaidatul Nadia binti Mak Yunus, nombor metrik 054614. Seterusnya ialah terdapat pelbagai
pendapat tentang isu ini. Pendapat pertama ialah pendapat dari ulama ahli sunnah wal jamaah yang mentafsirkan makna ayat istiwa ini dengan makna yang lebih layak, seperti mencipta, menguasai. Sebab di antara sifat-sifat Allah ialah Al-Qahir, yang menguasai, dan Al-Khaliq, yang maha mencipta. Allah berfirman dalam surah Ibrahim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa barazu lillahi wahidil qahar, dan manusia semuanya keluar berhimpun menghadap Allah yang Maha Esa lagi Maha Berkuasa. Okay. Pendapat kedua pula tentang ijma' ulama berkenaan isu ini. Okay. Ijma' ini dia dah ada sejak zaman para sahabat lagi sampai sekarang. Okay, menurut Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq, halaman 256, yang menyebutkan wajama'u ala annahu la yahwihu makana wa la yajri alaihi zaman. Mereka ulama ahli sunnah wal jamaah telah bersepakat mengatakan bahawa sesungguhnya Allah tidak diliputi oleh tempat, iaitu Allah ni tak bertempat dan tidak dilalui oleh masa. Selain itu terdapat juga golongan yang mengatakan Allah ada tempat, iaitu di langit, berdasarkan firman Allah dalam surah Taha, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa, iaitu Allah Ar-Rahman yang bersemayam di atas arasy. Ayat ini termasuk dalam ayat mutasyabihat. Okay, dalam perkara keimanan ayat ini kita tak boleh berpegang dengan ayat mutasyabihat. Jadi pengertian yang ada dalam ayat ini, ayat mutasyabihat, dia naklah kembali kepada ayat muhkamat. Okay, selain itu, makna sebenar ayat ini tak jelas kerana perkataan iaitu lafaz istiwa ni termasuk dalam lafaz yang musytarak. Ini kata yang punya banyak makna. Dia ayat istiwa ni dia mempunyai 15 makna. Okay, oleh itu dia tak boleh menetapkan ayat istiwa ni dengan satu makna sahaja. Antara ayat yang lain dalam surah Al-Hadid, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia, Allah, bersama kamu di mana sahaja kamu berada. Okay. Keterangan ayat ini seolah-olah menunjukkan yang Allah berada di mana-mana, ada di sekolah, di kebun, di kampung, dan benda ni dan perkara ini adalah mustahil bagi Allah. Okay. Seterusnya ialah ayat dari surah Mujadalah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada pembicaraan rahsia antara 3 orang melainkan dialah Allah yang keempatnya. Melainkan dialah Allah keempatnya. Okay, ayat ini seolah-olah menunjukkan Allah berada di sisi orang yang berbisik-bisik. Sedangkan kita ni tak boleh mengambil makna tu secara itulah dia. Seterusnya ialah dari surah As-Saffat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdi. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Nabi Ibrahim menghadap Tuhan di Palestin. Okay. Apakah boleh mengatakan Allah berada di Palestin? Jadi, ayat ini kalau kita ambil maknanya secara begitu saja, itu adalah mustahil bagi Allah. Okay. Itu saja daripada saya. Saya seterusnya akan disambung oleh rakan saya. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Najib binti Ahmad, nombor matrik 054661. Saya akan menerangkan tentang pendapat muhaddisin tentang hadis jariyah. Berdasarkan hadis tersebut yang bermaksud daripada Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami berkata, aku mempunyai seorang hamba perempuan yang mengembala kambingku. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimana jika aku memerdekakannya? Baginda menjawab, bawalah dia kepadaku. Lalu aku membawanya kepada baginda. Baginda bertanya kepadanya, di mana Allah? Dia menjawab, di langit. Baginda bertanya lagi, siapa aku? Dia menjawab, engkau adalah pesuruh Allah. Baginda mengatakan, merdekakan dia kerana dia seorang yang beriman. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis di atas, ia menerangkan tentang sebahagian muhaddisin mengatakan hadis ini mudhari', iaitu hadis yang diriwayatkan dengan lafaz matan yang berbeza-beza dan saling bertentangan sehingga menjadikan dia dihukum sebagai hadis dhaif. Tetapi terdapat juga sebahagian yang lain pula menganggapnya sahih. Namun, hadis ini bukan bermaksud Allah mendiami langit, tetapi kedudukan Allah yang sangat tinggi dan mulia. Imam Nawawi radhiyallahu anhu berkata di dalam syarahnya terhadap hadis ini, qaulu ainallah soalun anil makanati la anil makan. Yang bermaksud perkataan ainallah adalah pertanyaan tentang darjat kedudukan Allah, bukan mengenai tempatnya. Oleh itu, persoalan di mana Allah bererti apakah iktikad kamu tentang keagungan Allah? Manakala jawapannya fi sama, Allah di langit, yang mempunyai makna bahawa darjat dan kedudukan Allah sangat tinggi, akan tetapi tidak boleh diyakini bahawa Rasulullah SAW bertanya kepada budak perempuan tersebut tentang tempat, iaitu di mana Allah. Malahan ini juga tidak boleh diyakini bahawa budak perempuan itu bermaksud Allah mendiami langit. Oleh hal demikian, menetapkan Allah di langit bermaksud menempatkan Allah di sesuatu tempat, sedangkan Allah ada tanpa tempat, iaitu Allah mawujud bila makan. Menurut Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi bahawa Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah berkata, kana Allah wa la makana wa huwa la'ana ala ma alaihi kana, iaitu bermaksud Allah sudah ada sebelum adanya tempat dan sekarang Allah berada seperti sebelumnya, iaitu tidak bertempat. Menurut riwayatnya, iaitu Ainallah, di mana Allah bercanggah dengan usul, iaitu usuluddin, di mana seseorang tidak dihukum Islam dan tidak hanya dengan jawapan Allah di langit kerana ia bukanlah kalimah tauhid. Seterusnya, menurut As-Sayuti dalam kitabnya Al-Azhar Al-Mutanatirah, bahawa usul yang dikenal di dalam syariat Allah ialah apa yang dibawa di dalam hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh lebih 15 orang sahabat, iaitu umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, iaitu bermaksud aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka menyaksikan bahawa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya aku pesuruh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izanur Afina binti Syuhaimi, nombor matrik 054517. InsyaAllah hari ini saya nak simpulkan segala yang telah dibincangkan dalam isu Allah beristiwa di atas arash. Di antara pertembungan salaf dan khalaf dalam penetapan akidah adalah dalam isu istiwa. Sebagai langkah penyelesaian masalah untuk menghapuskan sebarang salah faham dalam kalangan masyarakat di Malaysia, khususnya umat Islam, berhubung dengan isu Allah beristiwa di atas arash ini ialah kita perlulah merujuk kepada nas yang tulen, iaitu nas yang sahih dan pandangan ulama yang sealiran dalam isu ini. Menurut ulama salaf, apa sahaja yang Allah Ta'ala berfirman, hukumnya adalah wajib diimani oleh umat Islam. Umat Islam dilarang bertanya tentang perinciannya melebihi mafhumnya.
Okay, kita juga telah sedia maklum bahawa tiada persamaan antara Allah dengan makhluknya. Okay, oleh itu, umat Islam diperintahkan untuk mengikuti jejak langkah generasi terawal dalam kehidupan beragama supaya terselamat dari fahaman yang terpesong dan menyeleweng. Okay, setiap daripada kita mestilah sentiasa bertegas dalam hal berkaitan akidah dan tidak boleh berlapang dada dalam menerima kepelbagaian pendapat dan pandangan. Okey, baiklah, itu sahaja daripada saya, daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.